Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Selamat tahun baru diucapkan kepada semua. Okey? Macam biasa, background saya tetap sama. Bunyi-bunyi bising kenderaan lalu lalang, ayam itik, apa, cengkerik, semua tu dah biasalah. Siapa yang selalu dengar video saya itu biasa. Alright. Okay, so tahun ni kita punya azam, okay, kita semua sekali yang mana mendengar saya punya video sekarang ni, kita perlu konsisten dalam making profit. Okay, kita kena betul-betul ikut disiplin trading plan kita. Di mana tempat cut loss, kena cut loss. Kenapa? Sebab apa yang jadi pada kita tahun lepas tu. Okay, tahun lepas yang dah lepas tu kan, baru semalam. Ni. Kita punya indeks kan drop teruk. So benda macam tu, kalau kita tak pasang cut loss, ke barangkali akan rugi besar lah kalau kita tak jaga depan platform ni kan. Kita tak ada depan kita punya laptop ke PC ke. So, bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini macam tu, kerugian 30%, 50% floating, ada yang loss 50,000, 100k pun ada. Orang yang modal besar, dia punya kerugian dia lagi besar. Yang modal kecil, tetap rugi sama juga tapi sikit lah kerugian dia. Alright. Benda macam tu kita kena elak dengan adakan trading plan. Okay. So kena follow EP kita dekat mana. So bila kita EP kita kena tahu kealas kita kat mana. Risk kita sanggup tanggung tu kena fikir dulu sebelum kita nak trade. Bukan fikir untung. Sebab kebanyakan orang rugi ni sebab dia fikir nak untung. Okay. Sebab apa dia masuk sampai 50,000? Even dia tak reti pun nak baca chart ke, dia tak faham pun apa-apa. Okay? Sangat-sangat basic sangat yang dia tahu. Tapi dia berani 50k sebab dia rasa boleh untung. Aku ni naik 2-3 bit aku TP. Sekali tak naik dan dia turun 5 bit, rasa rugi. Okay? Rasa rugi besar. Sayang duit. Okay, biar insyaAllah nanti dia naik balik. So jadi teknik harapan on. And then dia lost 10k daripada 50k. And then dia lost 20k. And then last tinggal 10k saja daripada 50k. Sebab apa tak pasang cut loss tu lah. Stop loss tu. Okay. Siapa yang belum tengok stop loss macam mana nak pasang tu, boleh tengok video saya sebelum ni. Okay. Nantilah saya kalau boleh nanti panjang tak jadi review. Alright, kita terus ke review saja. Yang tadi tu penting jaga cut loss kita. Konsisten profit saya doakan semua warga JBS. Siapa yang follow saya di YouTube semua ni, okey. Saya doakan kita semua berjaya sampai akhir lah. Sampai akhir hayat kita lah kita bertahan dalam dunia saham ni. Kita kaya raya yang dermawan. Okey, konsisten tahun ni buat profit. Buat keuntungan yang sebanyak-banyak mungkin. Kerugian yang sangat-sangat sikit sahaja. Untung besar-besar. Okay. Kena train tu. Itu kena perlu practice. Practice daily, weekly. Trade sikit-sikit. Modal sikit dulu. Bagi konsisten dapat 102 dulu. Okay. Biar practice skill kita yang mana. Tak kisahlah lain-lain orang lain-lain teknik. Okay, dia bebel balik rupanya. Okay, lain-lain orang lain-lain teknik. So tak kisah macam mana teknik, yang janji kita dapat profit. Dan profit kita konsisten. Katalah sehari dapat RM100, 20 hari konsisten je RM100. Okay lah RM100. Kalau kejap dapat just 60, kejap just dapat 80, esok dapat 120. Okay. Itu kalau intraday lah. Sikit-sikit pun tak apalah. Jangan duk mimpi nak 1,000, 5,000. Nak 500, nak 300. Tengok orang tu besar, kita pun sibuk. Tak perlu. Lain orang lantak lah kan. Lain orang tu lain, dia punya cara lain. Pace dia, kemampuan dia, tahap dia punya develop tu mungkin dia dah 10 tahun trade, kita pun tak tahu. Dia punya, okay, katalah dia trade setahun pun. Kekerapan dia trade tu menyebabkan dia skill tinggi. Kita mungkin kurang trade. Dah bukan saya suruh heavy trade. Nanti makin rugi, masuk 10,000 tinggal tak ada kosong nanti. Bukan. Tapi dia dah praktis lalu. Kekerapan dia trade, dia dah faham dah macam mana counter tu. Dia dah faham dah macam mana teknik dia yang berkesan tak berkesan. Apa yang dia tengok, volume ke apa ke. Okay. Kita kalau tak tahu, buat satu journal, refer balik. Sebenarnya tang mana yang aku silap ni. Okay, katalah nanti start 3 Januari aku trade hari ni 3 counter yang aku view. Okay, 3 ni nampak best. So aku masuk salah satu contoh Aku masuk
Apa Glowtech. Contoh aku masuk Glowtech dekat harga berapa-berapa. Okay, EP aku tahun sini. Okay, aku nak cut loss kalau dia drop 3 bit daripada aku punya EP contoh. Ataupun dekat mana dia punya, katalah dia ada Morobozu. Dekat mana dia punya bawah sekali Morobozu tu lah. Dia kena tunjuk contoh. Tak apa, nanti saya tunjuk contoh. Okay, tapi kena ada cut loss kita dulu. Yang tu buat trading plan siap-siap. Lepas tu kalau kita rugi, kenapa kita rugi? Sebab apa jadi kerugian tu? Adakah counter tu jenis libas ke apa? Cantik. Buat journal sebab kita baru start tahun baru, boleh start semua, refresh, restart semua new. Alright, jom direct pergi mana dulu? Nak pergi KSCI ke cerita counter? Okay, counter-counter GBS momentum pada hari Jumaat dan dijangkakan akan meneruskan kenaikan adalah INX, CGB, Tenko, Komak, SMT Track, SM Track. Ini adalah GBS kena momentum. Okay, sebelum ni saya lupa nak cakap. Okay, Tech Cycle, Yontai, IHS, Axiata, Maxis, DG, pacak naik turun. Siapa ada beli ni kaya. Hari Jumaat, tahniah. Top Glove, kaya. Siapa ada beli? Okay, Tawin, AHB, Ajia, VS, Glowtech, Kosan, PCAM, Widat, Sime, Inari, YBS, Harta Lega. Okay, itu counter-counter kita. Wow, 26 counter. Okay, tak apa. FBI, KCI, apa aku sebut ni? Okay, FBMK, LCI. Okay, kita punya index. Kita tengok weekly. Okay, baru saja Golden Cross. Ini apa? Kita punya konsep kolam itik dah siap. Almost lah. Okay. Almost sikit lagi nak naik, settle. Okay, dia nak buat satu kenaikan yang baru. Dia cross daripada bawah ni, cross. Akan cari balik resisten. Ni resisten untuk dia punya nilai SMI. Okay, ni resisten terdekat dia kat sini. Kena cross up atas ni. Sikit lagi. Okay, sikit lagi nak cross up. Kena naik sikit lagi. Okay. Okay, kalau kita tengok ni dah cross up dah. Biru atas merah, cantik. Candle nampak panjang kaki tolak maksudnya. Maksudnya apa? Buyer tolak harga naik. Dia nak push. Ni dia buat ni. Buat window dressing cantik-cantik. Store saya apa jadi kecil macam ni? What happened to my storage? Okay, stores ni nampak dia naik atas Dia punya resistance nampak yang bukit-bukit tu resistance dia dah. Ini stores ni apa masalah dia jadi macam ni? Alright, so kita tengok daily pula. Weekly ni saya garis-garis tahun bila saya duduk main garis hari ni. Dia maintain kat situ. Allah Akbar. Okay. So dia maintain kat sini dia masuk dalam dia demand zone, pump terus naik, konsisten masuk dalam channel ni, mungkin dia breakout naik atas balik. Okay, naik atas balik dia akan jadi channel ni lah. Kalau junam jadi channel bawah pula. Tak payah nak junam lah, naik terus lah. Okay, tengok daily. Okay, daily agaklah tinggi kenaikan dia. Kalau sini dah start buat volcano okay. Sini tak tahu dia buat pengumpulan, fasa collection. Ini fasa dia markup, nak push harga naik dan dia memang cun terus. Pump terus naik hari tu sampai optimum Okay, ini dia punya resistance dia. Alright. Memang dah sampai dekat resistance dia lah. Selalu dia tengok lah, tapi dia duduklah beberapa hari atas ni dulu. Naik dulu, lepas turun balik nanti. Dan naik lebih tinggi. Okay. Mungkinlah dia pergi dekat dia punya upper channel ni. Okay. Naik dekat upper channel, turun, naik semula lah. Hopefully macam tu sebab dia dah atas EMA 100. Semoga dia bertahan atas EMA 100. Kebarang kalian nak turun tu ada? Yes. Okay, bukanlah turun nak junam. InsyaAllah dia hanya turun untuk retrace atau buat pullback. Okay. Dia maybe naik sampai upper channel ni. Okay, dia akan, sebab dia baru je atas SMA 200, dia akan pecut lah.
Mana-mana candle melepasi SMA 200 selalunya dia pecut if ada volume lah, bersama dengan volume. Alright, jom kita pergi terus ke sekejap. Nanti nak cakap dia pergi sampai mana. Satu, sama ada dia pergi sampai ni apa channel. Okay, apa channel dekat sini lah area-area sini. Dekat apa nilai. Okay. Satu, apa channel ni. Okay, 1592. Lebih kurang snap resistance yang ni. Semua-semua ni. 1, 2, area sini. Area dia bersentuh banyak dekat sini yang tak lepas. Sini 1. Sini tak lepas nak pergi. Yang ni naik sekejap jatuh. Lebih kurang sini lah kalau kita buat kotak. Dekat area sini adalah dia punya supply. Allahu Akbar. So kemampuan mungkin lah dia boleh push lagi sampai sini sebelum dia drop balik lah. Okay. Sini area sini area sini. Naik. Mungkin dia turun balik sebab dia dah overbought dekat sini. Okay. Dah sampai resistance dia. Bukan resistance tu maksudnya dia teruk. Okay. Dia akan junam. InsyaAllah tak Kita doa-doakan lah. Sebab weekly positif je. So dia mungkin nak push. Ni nampak SMA 200 dekat weekly kat atas tu. Dia akan pergi cari SMA 200 dekat weekly. Cuma untuk daily dia dah overbought. Dia akan turun sikit. Naik semula. Macam tu lah berhati-hatilah sikit. Sebab dia hopefully dia adalah pullback yang sihat nanti kalau dia nak turun. So sekarang ni dia kena naik dulu. Maintain dulu kat atas sekejap. Sebab tengok kalau nak buat volcano pun dia takkan terus sharp turun tengok dia take times kan. Beberapa hari dulu baru dia drop. Okay. Seterusnya kita terus ke counter-counter. I need buat apa? Durian? I need tak jumpa, dia kata it's not index lah. Wow. Pacak. Semua pun pacak. Volume pun tinggi. Kemain tutup sehari. Siapa yang untung kau-kau ni? Pagi dia buka harga berapa? This one dia punya harga buka 8. Wah, kaya mereka ni. 0.085 naik sampai puncak 13 sen. Kaya. Okay, siapa yang masuk daripada bawah ni lah kaya. Okay. Siapa mana kita nak tahu dia nak naik kan. Kalau kita tahu kita masuk kita dah kaya lah. Cukup satu counter trade. Untung setahun. Setahun kita cuti. 2022 tak payah trade lah. Okay, yang ni sebab kita tak tahu apa nak jadi. Kita hanya boleh predict macam ni. Okay, dia dah start cross up semua cantik. Dia dah start test SMA 200. Tapi tak mampu, dia drop. Okay, nanti dia akan test lagi sekali lah. Tak, dia selalu takkan test sekali saja. Dia akan cuba naik lagi. Okay, hopefully dia berjaya. Kita tengok dia dah overbought belum. Kalau belum overbought, boleh naik lagi. Stock dah cross ke bawah Dia sampai resistant ke? Okay, resistant dia ada dekat sini. Dekat sini. Awal benar jatuh ni. Okay, ni resistant sebelum dia ada kat sini. Dia nak pergi kat sini je. Tak mampu nak pergi sampai sini. Kita tengok mampu tak mampu. Volume ada lagi. Salah ni selalunya kan kalau bullish engulfing. Dia naik dulu hari seterusnya. Ini macam yang day 1 ni. Day 1 kalau telah dia Morobozu ataupun bullish engulfing yang besar macam ni. The next day dia naik dulu. And then dia buang lah. Dia buang boleh jadi 1/3, 3/4. Separuh. Separuh candle. Okay. 3/4 dia drop sampai ke bawah sini. Sampai support sini, support 1. Ataupun sikit je. Dekat sini je. Okay. Kalau tarik. Fibonacci. Kita tutup. Tutup semua. Tutup. Okay. Tarik Fibonacci. Retracement. Sini bawah kan. Atas puncak dia. Okay. So selalunya dia akan turun. Dekat area sini. 38.2%, 50%, 61.80. Okay, ini tempat dia nak kena bertahan. 0.085. If bocor, dia akan jadi downtrend balik. Satu hal pula. Penat naik tinggi, lala junam. So, dia kena at least bertahan dekat mana-mana. Sinilah support-support dia ni untuk fullback. Okay, dia naik dulu.
Selalunya yang engulfing dia akan naik dulu. Bagi nampak cun. Main kejar. Lepas tu, dia pun campak. Dia pun campak lah. Petang ke ataupun the next day dia campak. Mungkin dia turun separuh candle ke ataupun kalau paling sikit kalau dia turun sikit, dia akan naik lebih tinggi. Kalau dia turun 50%, dia naik sikit saja. Kalau dia turun apa satu ni, maksudnya counter tu momentum pun kurang. Dia akan naik tapi sikit saja. So cara nak beli, tunggu dulu dia turun. Tengok dia bertahan dekat mana. Kalau dia bertahan kat sini, so kita tahu itu adalah support. Kalau dia bertahan dekat sini, kita tahu sini adalah support. Then kita nak beli kat mana, once dia dah break up atas sini. Buy on break up Pibo atau buy on support Pibo. Tak kisah, suka hati. Teknik masing-masing. Buy on break up, buy on support, buy break up, support and buy on dip, right? Okay. Salah satulah, mana-mana pilih saja. Ataupun buy on validation candle. Buy on validation candle adalah seperti macam ni. Contoh dia turun candle merah. Okay. So kalau nak validate, katalah dia pun sideways. Takkanlah dia nak junam, dia turun pacak lah kan. Mungkin ya, tapi selalunya tak. Okay, so pun dia pun merah lagi. Beberapa hari dah sideways. Dia buat doji lah apa. Doji tahu kan, macam pangkah kecil tu. Pangkah tu. So, ataupun dia buat pin. Pin bar tu macam, ni doji. Pin bar. Macam ni. Kaki ada kat bawah. Dia ala-ala hammer sikit. Okay. Kaki ke bawah kat panjang tu. Rejection candle kata. Dia reject. Nak daripada jatuh. Dia reject. Dia tak nak jatuh. Itu peluang-peluang dia nak reversal. Kita tengok candle. So, next. Candle tu kena validate. Validate tu dia makan 2 candle sebelum. Kita pun entry lah kat situ. Okay. Kena make sure ni adalah bullish candle lah Okay, bila candle bullish ni makan candle sebelum, dengan ada volume macam ni. Bila dia naik, dia volume strong, kita boleh masuk. Dia makan 2 candle kan. 1, 2 candle sebelum. Dekat sini kita EP. Contoh. 0.095 kita masuk. Kita TP. Mana-manalah kita nak TP tu ikut trailing stock. Ataupun berapa bit. Contohlah ya. 0.995 ke 10 sen. Okay, 1 bit. 105, 2 bit. 105, 110. Okay, 110 kita nak TP. Dapat ada 3 bit. Kecil-kecil sudah. Ni tengoklah. Super penny dah kaya. Dapat 3 bit pun. Okay. Okay, so dekat sini kita masuk hari tu. Contoh. Sebab dia makan 2 candle. Nanti pun sama juga. Katalah dia naik, kita tak kejar. Kalau nak kejar juga, kena pasang trailing stop. Sebab apa? Kalau dia campak pun tak adalah kita rugi teruk. Ataupun mungkin kita dalam keadaan untung dah. Macam mana trailing stop? Tengok video sebelum. Alright. So far, okay je counter ni. Cuma dia dah start cross ke bawah. Volume ada. Nanti dia perlu pullback Dia dah naik tinggi, dia kena turun. Cumanya selalu Morobozu ataupun engulfing dia akan naik dulu sebelum dia turun. Mungkin ada orang akan kejar 2-3 bit tu. Dia dah naik banyak, tak mungkin lah. Hebat sangat kalau dia nak naik banyak sangat. Saya rasa ni hanyalah window dressing sahaja mungkin. Okay, so bolehlah diperhatikan kalau berminat counter yang super penny. Tak digalakkan lah sangat. Kalau yang minat silakan lah. Terpulang duit masing-masing, bukan duit saya. Yang rugi hampa semualah, bukan saya Saya tidak menanggung kerugian ataupun keuntungan. Okay, kalau nak bagi untung share dengan saya dengan sukarela, why not? Bagilah. Okay, seterusnya adalah CGB. CGB. Oh. Pun naik Morobozu. Okay. Ni strong bullish. Okay, dengan volume. Ni yang panggil dengan volume naik. Bukan saja-saja volume kering kecil-kecil macam ni Dia naik dengan volume tu kita beli. Dekat sinilah dia dah break up sebenarnya. Dah beli dah kat sini. Siapa yang duk perhati dia akan belilah dekat sini. Area sini dah beli Dia dah makan candle-candle sebelum. Masuk sini. Tengok volume pun okey. Masuk. Dah tahan lah. Trailing stock ikut harga ikut. Ikutlah sampai mana boleh ikut. Okay. Katalah dia ikut sampai sini. Rapat sangat follow. Kena dah terjual dah.
Okay. Tu tak apa, tu juga dalam keadaan untung daripada kita tak pasang trailing stock. Kali dia naik pacak atas, campak turun jurnal, kita rugi. Elok untung sedap, rugi kau-kau. Okay, trailing stock tu penting lah pasang stop loss dekat mana. Tengok video saya sebelum ni. So, daily overall cantik Okay, kita balik kepada ni. Alright, counter yang berjaya touch ni selalu yang boleh buat BTSC. Sepatutnya boleh beli pada hari Jumaat sebab dia dah breakout dia punya Bollinger Band. Candle breakout Bollinger Band dia strong. So, Isnin adalah peluang dapat 2-3 bit nak buat duit. Okay, ni Stosh cross up atas middle strong bullish. RSI 77, ADX strong atas 20, RSI atas 50 cantik. Ni 60 cantik, 70 dah kuat sangat sebenarnya, tapi still okay. Nampak? Still okay. Kita tengok resistance dia kat mana. Satu. Oh, okay. Dah sampai resistance sikit-sikit, tapi belum cross ke bawah. Ini ada lagi. Mana tahu dia nak pergi sampai atas tu. MACD ni nampak kuat. Nampak kuat nanti, tapi candle bila dah keluar nanti dia masuk balik Kalau kita pasang BB, nak tunjuk sikit Bollinger Band. Ni, dia pecah Bollinger Band kau-kau. Sifat dia adalah candle kalau dia keluar daripada Bollinger Band, dia akan masuk balik dalam Bollinger Band. Mari kita tunjuk contoh. Mari kita tunjuk contoh. Dia keluar daripada Bollinger Band, apa dia buat? Dia naik sekejap. Dia pun turun. Okey, seterusnya. Yang ni dia meniti kan. Tapi masuk balik ke dalam. Keluar, masuk balik. Keluar. Keluar, masuk balik. Dia tetap uptrend Uptrend tu kalau Bollinger Band bertahan dekat MA20. Line tengah dia MA20. Tu nampak? Boleh je swing forever and never. Sampai sini exit. Keluar. Kaya tak? Entry sini. Siapa jumpa awal? Ada je yang jenis swing jumpa awal ni. Tu trader jenis swing. Dia cari je peluang. Dia tunggu macam ni Macam mana dia dapat tangkap. Dia tengok mana kolam tebal-tebal banyak-banyak. Oi, macam cantik. Sini tak jadi. Tak apa. Tunggu lagi sekali satu round. Mereka ni penyabar tau. Yang jenis sauk bawah ni. Tunggu lagi sekali. Okey, yang ni. Kat sini kot. Okey, nampak lah. Yang ni dia masuk kat sini kan. Kat sini dia masuk. Tak jadi. Dia kat loss. Dia kat loss. Sebab dah naik sampai dah overbought. Tengok tak naik taruh tinggi mana pun. Itulah kena ada volume sikit. Oh, cantik. Okay, dia tengok tak tinggi mana pun. Aku pun keluar. Dia tunggu lagi sekali. Orang selalu yang swing. Dia dah counter tu berapa ketul tu je. 5-5. Hak tu je dia tengok. Try lagi sekali. Masuk. Kali ni tepat untuk dia masuk. Memang ada orang boleh buat untung. Sebab tu ada yang orang tunjuk dia profit. Kau-kau. 100, 200%, 300. Tengok ni dia masuk sini. Dekat entry sini. Okay, semua BB squeeze ni. BB squeeze. Lepas tu ada kolam. Kau-kau kat sini. Dia masuk sini jadi. Dia masuk yang kedua. Dia pun follow dengan Bollinger Band ke. Katalah orang jenis Bollinger Band dan Stosh ke. Ataupun SMI. Gang dia. Dia mesti satu skeleton. Satu yang atas Okay. Okay, moving average ke apa ke yang atas ni. So, kata ni squeeze. Dia pun tengok entry tune ada watchlist. Golden cross. Okay, golden cross tu MACD cross up. Asu ni ada susunan traffic light Merah cross up. Nampak tak? Pokok lah rabun. Saya nak tunjuk, saya terpaksa buat ni. Okay. Allah. Ni nampak tak dia cross up sini. So, jadi traffic light merah, kuning, hijau kan. Okay, kata dia masuk area sini lah. Mana-mana area sini. Dia masuk. Dia keluar sampai yang betul-betul bocor. Bocor ni Bollinger Band tengah. Kat sini. Allah. Duk diam. Kenapa dia degil? Oh, ada orang ajar saya. Dia kena pasang apa magnet.
Terima kasih siapa yang reply saya kat YouTube. Di YouTube ke Facebook Dia kata dia tengok video saya. Asyik ada masalah je. Mana ni. Sini betul-betul bocor line tengah. Sini bocor line tengah. Ni line tengah BB bocor kat sini, nampak? Nampak ke tak nampak ni? Ni, nampak? Tu bocor kat sini. Yang ni belum bocor, nampak? Dia tak mungkin dia terus jual. Orang tu dia sanggup swing lama, takkanlah dia nak jual kat sini. Mesti kat loss je berapa bit bawah Bollinger Band, middle Bollinger Band. Okay, selalu counter yang bullish bullish tu memang atas SMA 20 lah Yang strong bullish atas SMA 200, EMA 100 dan 50. Tapi yang terdekat yang perlu diperhatikan adalah MA 20, iaitu mid Bollinger Band, middle Bollinger Band. Okay, so sini tak bocor betul bocor sikit je. Okay, orang yang swing dia takkan kat loss kecil-kecil, 1 bit jatuh kat loss, tak ada maknanya. Mungkin 5-6 bit ke bawah dia tunggu. Okay, dia entry sini. Ingat dia nak cut loss ke kat sini? Taklah. Dia akan cut loss yang menguntungkan dia lah. Okay, cut loss yang memang tak boleh nak jadi, tak boleh nak swing dah. Okay, macam ni kan. Bocor kat sini. Beberapa bit 5, 6, 7, 8 bit barulah dia jual. Dah confirm dah candle 1, 2, 3 bocor daripada sini. Daripada mid BB barulah dia jual kat sini. Dia dah untung 424%. Okay, itu adalah orang yang suka saut daripada bawah. Penyabar belaka tu. Sini dia masuk, dia jual kat sini. Berapa bulan? Masuk area Januari, 5 Januari contoh. Jual bila dah jatuh bawah mid BB dekat 12 Mei. So dia tunggu lebih kurang 4-5 bulan. Dia untung 424%. Kalau yang jenis terror benar dapat predict kat sini dah jual. Dah dapat 524%. Yang tak jual-jual dia tunggu sampai sini. Tak mungkin lah. Orang kalau dah drop gini orang jual je. Kalau yang kata sanggup hold juga tu adalah orang teknik harapan. Sampai kena 100% pun dia tak tipi sebab dia, kalau dia tamak. Junam sampai sini pun tak kalau kat loss. Kalau orang ikut trading plan kat sini dah bocor middle BB dia dah keluar lah. Selogiknya dia akan dapat 433, 428 macam tu je. Itu pun dah banyak gila dah ni. Masuk 1000 dapat. Betul masuk 1000 dapat berapa? 400,000 ke? Ya betul. Tak kisahlah. Tapi 400%. Yalah kan. Okay. So apa yang saya nak cerita tadi Ni. Entry bonus. Tak tengok kolam. Kolang. Sini masuk tak jadi apa. Sini mungkin dia ada peluang. So dia nak tunggu lagi 5-6 bulan. Dipersilakan orang yang swing. Selalunya atas SMA 200 baru boleh swing Pertukaran downtrend kepada uptrend dia kena naik atas SMA 200 tau. Jangan nak main bijak sangat, main saur je. Ni tengok dia naik atas SMA 200. Kalau nak entry yang high tu, orang tu entry yang dapat 400%, dia dah atas SMA 200 ni line purple ni. Candle atas SMA 200 barulah boleh beli. Nak swing lama. Candle duduk bawah lagi. Jangan. Okay, boleh. Tapi risiko tinggi. Seloknya bagilah candle di atas ni dulu. Alright. Overall CGB cantik lah sebenarnya. Overall dia cantik. Ada peluang untuk swing di atas EMA 100. Siapanya refer EMA 100 yang line orange. So once EMA 100 tu bocor 3 bit, keluar, cabut. Selagi di atas EMA 100 orange, swing lah berapa lama yang nak. Lagi cantik kalau dia berjaya atas SMA 200. Elok-elok lah yang bersabar tunggu dia cross up atas SMA 200 dulu. Okay. Nak short term okey tak? Short term dia akan naik dulu. Macam biasa dia akan turun. Sebab dia dah melepasi Bollinger Band. Okay. Dia dah keluar Bollinger Band dia akan masuk. Okay. Nanti saya sambung balik video. Azan.